biasanya macam mana sebenarnya kita diagnose patient daripada awal sampai sebelum dia disarankan untuk pembedahan dan sebagainya, diagnosis journey tu orang di luar sana kan yang dia kata saya ni ada batu ke, macam mana dia nak jumpa diagnosis dia, doktor? Okey, jawapannya kita dah ada sebut awal tadi kan, macam Dr. Malas tanya tadi, apakah tanda-tanda awal batu tu kan? Itulah tanda dia. Tanda dia macam gastrik, dia rasa lepas makan. Mesti dia lepas makan selalunya lah. Yang agak lama sikit. Dan makan kalau yang lagi bagus, yang lagi menyebabkan dia simptom tu lebih, makan yang berlemak lah. Kita makan kambing lah tadi contohnya, tadi makan kambing tiba-tiba dia jadi macam nak gastrik, macam gastrik tapi dia macam angin, macam tak sedap je. Dia bukan pedih, dia macam tu simptom-simptom yang macam ni perlu memberi kita satu gambaran, bukan gastrik kot ni kan. Jadi simptom tu penting. Okey, dan seperti mana saya sebut tadi, simptom yang lebih ke kanan, bawah rusuk kanan, pergi ke belakang, itu semua tanda-tanda yang menyebabkan kita perlu pergi buat pemeriksaan lah untuk memastikan bukannya batu lah. Senang saja pemeriksaan dia. Kalau datang jumpa saya pegang dengan tangan pun saya tak boleh agak lah itu batu ke tak kan. Saya bukannya bomoh boleh agak kan. Tapi kita memerlukan seorang lagi bomoh radiologis yang akan membuat ultrasound. Okey. Seorang pakar radiologis yang akan buat ultrasound. Kalau orang tu ultrasound tu apa pula doktor? Macam baby scan tu lah. Kalau suami isteri yang dah ada anak tu dia faham lah kan, senang dia pergi scan. Tak ada sakit, jangan takut, boleh datang scan saja, tengok. Kalau ada batu, adalah dia. Kalau tak ada, kita cakap tak ada. Simple. So daripada situ, selepas dah diagnose, baru kita bincang macam mana, perlu pembedahan ke tidak, perlu buat ujian lagi ke tidak. Dan kita akan syorkan lah teknik-teknik pembedahan dan sebagainya. Okey, alright. So sebab doktor dah sentuh, sebab dah sedap dengar doktor bercerita, bila doktor sahkan ada batu, so usually apa next step dengan patient? Okey, bila sahkan ada batu, rawatannya kalau kita amat pasti bahawa sakit dia tu memang disebabkan oleh batu empedu dan memang typical simptom, dia pun tak pernah kena gastrik sebelum ni dan sebagainya, maka kita cadangkan membuat pembedahan apa yang kita panggil sebagai laparoscopic cholecystectomy. Itu pembedahan keyhole surgery lah dalam bahasa umum dia. Membuat 4 lubang lah. 3 ada orang yang buat 3, ada yang buat 4 lubang. Even sekarang ada yang, bukan sekarang lah, agak lama juga, membuat 1 lubang pun boleh lah sekarang ni. Cuma kos dia agak tinggi sikit lah. So 1 lubang pun boleh, tapi lubang yang agak besar sikit lah. Okay. So laparoscopic surgery, minum sekejap. Tak apa, minum doktor. So laparoskopik ni kalau you all nak faham adalah teknik di mana tebuk je. Kalau laparotomi tu dia potong besar. Ni dia orang tebuk kan, dia orang tengok dekat kamera kecil tu, saya tak boleh go dengan dia orang tengok kecil macam tu, tak faham pun apa yang dia orang tengok sebenarnya. Okey. Contohlah saya bagi sini. Ini kita punya bahagian badan kita buat lubang satu di bawah pusat sini. Di bawah pusat untuk masukkan kamera dulu dan kita buat pemeriksaan awal lah, tengok ada video. Of course sekarang ni dengan skrin yang besar, skrin 20 inci dan sebagainya, dia amat senang untuk tengok lah benda-benda kecil. Setelah kita puas hati memang itu empedu nampak okey, boleh dibuat dengan cara laparoskopik, kita akan masuk lagi satu lubang. Of course inilah keadaan dah tidur lah Ini jangan bayangkan tengah-tengah baring tu kita terus buat lubang So kita dah tidur, dah habis tidur. So kita akan buat satu lagi lubang lebih kurang 10 mm, 2 lubang ni 10 mm untuk kita pergi dekat dengan empedu tu dan kita boleh pegang dia lah dengan menggunakan alat yang special lah untuk pegang empedu sebab dia ni macam belon. Bayangkan ada satu belon yang tergantung dekat kita punya hati ni, dia melekat dekat situ. So jadi kita kena pegang sikit lah sebelum kita boleh buat pembedahan lah. Okey, kalau 2 saja tak cukup. Jadi kita kena masukkan 2 lagi yang kecil lubang untuk kita bantu, staff nurse bantu pegang dan juga untuk kita potong. Dia punya tube yang bersambung dengan empedu ni. So kita cari dan kita clip dia. Okey, kita clip dia dan seterusnya kita pisahkan empedu ni daripada hati. Seterusnya keluar. So step pertamanya doktor nak cuba pisahkan empedu tu daripada hati
Dan nak bezakan lah antara satu organ dengan organ-organ yang lain kan. That's the first step kan. Tapi semua ni dalam keadaan patient tak sedar, tak sakit kan doktor? Ya, dijamin oleh Dr. Bius. Okay, so kalau saya kira dah 3 doktor dah sekarang ni. Tadi doktor pakar bumuh radiologi, doktor pakar bedah am, Dr. Bius. Okay, alright. So doktor dah asingkan, lepas tu doktor? So jadi kita akan keluarkan empedu tu melalui salah satu daripada lubang lah. Biasanya saya menggunakan lubang yang bahagian atas tu lah, yang dekat dengan pundi tu. Kita tarik the whole pundi empedu dan juga batu yang berada di dalamnya keluar. Untuk kes-kes yang straightforward macam tu lah. Tapi kalau kes tu melibatkan batu yang agak besar, kita terpaksa menggunakan satu alat khas. Satu alat khas yang untuk macam apa dia panggil tu, macam plastik untuk tarik dia keluar supaya tak pecah. Dia isu dia masalah kat sini, takut dia batu tu pecah kat dalam, pundi tu pecah, berterabur pula batu kan. So secara umum dia macam tu lah, agak straightforward. Dalam setengah jam, 45 minit biasanya batu tu dah empedu dah boleh keluar lah. I see, okay. So